Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sebilangan warganet menyelar kembali bekas Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim yang mendakwa pengumuman Sarawak mahu menyampaikan khutbah dalam bahasa Inggeris sebagai mencabar maruah umat Islam. Bekas Speaker Dewan Negara itu berkata cadangan Sarawak itu sudah melampaui batas dan tiada jantan dalam memperjuangkan agama. Sarawak sudah mengumumkan khutbah dalam bahasa Inggeris. Tadi baru picit pinggang, sekarang kehormatan tuan-tuan sudah tidak ada. Itu hormatnya, kejantanan kita sudah tidak ada, tiada jantannya kita dalam perjuangan lagi. Jantan itu agama kita, katanya seperti dilapor TV Pertiwi yang pro pembangkang ketika berucap merasmikan Forum Peranan Bahasa dan Budaya dalam mengangkat jati diri orang Melayu di Kuala Lumpur. Apa yang menarik, pandangan Rais itu ditepis rata-rata pengguna media sosial yang tertanya-tanya bagaimana penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan khutbah Jumaat boleh menggugat akidah umat Islam. Menggunakan contoh seperti masjid di negara barat, ramai mempersoal adakah mereka di sana perlu menggunakan bahasa Melayu dalam menyampaikan khutbah. Melihat situasi di dalam Malaysia sendiri, ada juga masjid-masjid yang menggunakan bahasa selain bahasa Melayu dalam menyampaikan khutbah. Menurut perkongsian ramai, Masjid India di Kuala Lumpur contohnya menggunakan bahasa Tamil ketika khutbah. Masjid Ash-Shakirin di KLCC pula dikatakan menggunakan khutbah berbahasa Inggris. Masjid Ash-Shakirin KLCC selang seminggu dia buat khutbah dalam Inggris, tak ada masalah pun. Tak ada pun orang nak mengamuk, tak tentu halah, kata Ed Pipnyet. Beberapa orang turut mempersoalkan mengapa Rais tidak berbuat apa-apa untuk menghalang masjid di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM daripada menyampaikan khutbah Jumaatnya dalam bahasa Inggris semasa beliau menjadi Presiden ke-6 universiti itu dari 2013 hingga 2018. Mungkin Tan Sri lupa masa jadi Presiden UIAM dulu. Khutbah di Masjid UIAM pun dalam bahasa Inggris juga, kata Ed Rafi Ajikin. Untuk rekod, di bawah Perlembagaan Persekutuan, Sarawak mempunyai pilihan untuk menggunakan kedua-dua bahasa Inggris dan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi. Di bawah artikel 161 Perlembagaan Persekutuan, berhubung perlindungan bagi Sabah dan Sarawak menyatakan bahawa Sarawak mempunyai kebebasan untuk terus menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa asal bersama dengan bahasa Malaysia sebagai medium rasmi komunikasi. Kabinet Persekutuan pada 2023 juga bersetuju supaya penggunaan bahasa Inggris kekal dibenarkan dalam urusan rasmi di Sabah dan Sarawak. Sebilangan warganet menyelar kembali bekas Speaker Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim yang mendakwa pengumuman Sarawak mahu menyampaikan khutbah dalam bahasa Inggris sebagai mencabar maruah umat Islam. Bekas Speaker Dewan Negara itu berkata cadangan Sarawak itu sudah melampaui batas dan tiada jantan dalam memperjuangkan agama. Sarawak sudah mengumumkan khutbah dalam bahasa Inggris. Tadi baru picit pinggang, sekarang kehormatan tuan-tuan sudah tidak ada. Itu hormatnya, kejantanan kita sudah tidak ada,
tiada jantannya kita dalam perjuangan lagi. Jantan itu agama kita. Katanya seperti dilapor TV Pertiwi yang pro pembangkang ketika berucap merasmikan Forum Peranan Bahasa dan Budaya dalam mengangkat jati diri orang Melayu di Kuala Lumpur. Apa yang menarik, pandangan Rais itu ditepis rata-rata pengguna media sosial yang tertanya-tanya bagaimana penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam menyampaikan khutbah Jumaat boleh menggugat akidah umat Islam. Menggunakan contoh seperti masjid di negara barat, ramai mempersoal adakah mereka di sana perlu menggunakan bahasa Melayu dalam menyampaikan khutbah. Melihat situasi di dalam Malaysia sendiri, ada juga masjid-masjid yang menggunakan bahasa selain bahasa Melayu dalam menyampaikan khutbah. Menurut perkongsian ramai, Masjid India di Kuala Lumpur contohnya menggunakan bahasa Tamil ketika khutbah. Masjid As-Syakirin di KLCC pula dikatakan menggunakan khutbah berbahasa Inggris. Masjid As-Syakirin KLCC selang seminggu dia buat khutbah dalam Inggris, tak ada masalah pun. Tak ada pun orang nak mengamuk, tak tentu halah, kata Ed Pipnyet. Beberapa orang turut mempersoalkan mengapa Rais tidak berbuat apa-apa untuk menghalang masjid di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM daripada menyampaikan khutbah Jumaatnya dalam bahasa Inggris semasa beliau menjadi Presiden ke-6 universiti itu dari 2013 hingga 2018. Mungkin Tan Sri lupa masa jadi Presiden UIAM dulu. Khutbah di Masjid UIAM pun dalam bahasa Inggris juga, kata Ed Rafi Ajikin. Untuk rekod, di bawah Perlembagaan Persekutuan, Sarawak mempunyai pilihan untuk menggunakan kedua-dua bahasa Inggris dan bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi. Di bawah artikel 161 Perlembagaan Persekutuan, berhubung perlindungan bagi Sabah dan Sarawak menyatakan bahawa Sarawak mempunyai kebebasan untuk terus menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa asal bersama dengan bahasa Malaysia sebagai medium rasmi komunikasi. Kabinet Persekutuan pada 2023 juga bersetuju supaya penggunaan bahasa Inggris kekal dibenarkan dalam urusan rasmi di Sabah dan Sarawak.